Alright, hello everyone. So we back. Kali ini untuk next assignment for this week. Thank you so much kepada mereka yang dah bagi kerjasama, yang buat assignment minggu lepas, yang hantar. Saya dah return balik kepada awak. Good job. Saya dah nampak perkembangan awak. Kepada mereka yang tidak menghantarnya, saya tetap berpandangan positif yang awak sebenarnya masih lagi belajar dan masih lagi buat. Cuma mungkin tak berkesempatan nak hantar. Nak PM kat saya pun mungkin dia segan-segan. Tak apa, it's okay. Saya masih lagi positif. Apapun pesanan saya, walaupun tidak melalui saya, you keep on studying. Jangan tertinggal, kalau tak you akan hilang momentum you. Alright, so for this week saya masih lagi menggunakan set soalan yang sama. Kita takkan habis soalan semua, so kita go by slow, okay? Alright, so soalan yang sama, cuma kita pergi ke bahagian C. Okay, so saya harap sekarang ni awak dah sedikit familiar dengan dia punya format. Kalau awak perasan bahagian B yang kita dah buat for the past 2 weeks, dia lebih kepada comparison, banding-bandingkan. Lepas tu dia suruh nyatakan hubungan. Alright, apa lagi? Itu sajalah kan. Tak ada kira-kira langsung. Okay, very conceptual. Alright, move on to bahagian C. Okay, sekarang untuk minggu ini kita akan tengok bahagian C. Apa beza dia dengan bahagian B? Awak sendiri dapat detect bila awak buat nanti. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 20. Okay, saya ketepikan ni sekejap. Saya ambil highlighter. Okay, Raja menunjukkan Newton's cradle. Okey, yang terdiri daripada 5 biji bola yang serupa tergantung pada satu baris pada satu kerangka kayu menggunakan dawai. Okey, mungkin awak tak familiar dengan perkataan Newton's cradle, tapi mesti awak pernah tengok benda lah ni. Okey, you go to kedai mana-mana, okey, ada kedai yang jual benda ni, yang mana you saya pun tak tahu tujuan dia apa orang letak kat office orang kan. Mungkin untuk ketenangan kot. Saya rasa kalau saya tengok saya tak rasa tenang. Okay, so apa yang berlaku is you tarik this bola and you lepaskan, and suddenly yang ni takkan bergerak, suddenly yang ni akan terkeluar. Boom, masuk balik tam. Sebab tu dia dipanggil cradle, macam buaian kan. Okay, dia panggil Newton's cradle sebab all these things happen because of physics formula fizik. Okay, alright, so apa kaitan dia, apa soalan dia? Okay, apabila bola pada hujung kiri ditarik dan dijatuhkan ke depan, okay, bola yang berada pada hujung satu lagi akan diketuk jauh daripada bola-bola lain. So bila you tarik, you lepas, yang ni akan terangkat, masuk balik. Okay, lepas tu dia kata apa? Dengan laju yang sama seperti bola yang pertama. Okay, dia dah bagi gambar Raja. Okay, bola ni jatuh, yang ini naik ke atas dengan laju yang sama. Faham Saya sebab pernah tengok gambar Raja ni, senang tak faham? Okay, so namakan prinsip fizik yang terlibat dalam membuatkan bola hujung satu lagi tertolak menjauhi antara satu sama lain. So this situation ada kaitan dengan satu physics principle, satu prinsip fizik. Okay, apakah nama prinsip fizik itu? Okay, saya bagi hint kat awak, di dalam bab 2, daya dan gerakan. Siapa pergi cakap bab yang last kali form 4 cahaya, siap awak. Okay, nampak pun tahu bab tu. Okay, alright, so apakah prinsip yang digunakan? Okay, senang saja, saya bagi hint sikit Okay, bola ni ada apa? Bola ni ada jisim. Bila bola ni bergerak, dia mesti ada hal laju. So, kalau sesuatu objek itu ada jisim dan hal laju, dia apa? Itulah prinsipnya. Okay, alright. Terangkan soalan ni sebenarnya kan, soalan B memberi jawapan kepada A. Tak apalah. Terangkan dalam konteks momentum, okey, dan pemindahan tenaga. Okey, mengapa bola pada hujung yang bertentangan tertolak menjauhi antara satu sama lain? Okey, so apa yang dia nak adalah awak kena ceritakan macam mana bola ini boleh tertolak naik ke atas ini. Sedangkan bola yang pertama hanya sentuh sini je. Dia sentuh sini je. Okay, alright, so saya start drawing sekejap. Okay, sedangkan bola yang pertama hanya sentuh ini sahaja. Tetapi macam mana dia yang dekat hujung ni boleh ternaik ke atas sekali? Okay, so ini yang awak kena ceritakan. Maksudnya awak kena ceritakan start daripada awak naik benda ni, dia ada apa. So bila benda ni bola ni hentam bola pertama, so apakah konsep fizik yang berlaku, and what happen to next until this one naik ke atas sini. Itulah maksud soalan yang okay, sorry.
Saya kena finish dulu. Okey. Itulah maksud soalan ini. So, awak kena terangkan dalam konteks momentum. Momentum is ada jisim, ada hal laju. Lepas tu dia ada tenaga apa yang dipindahkan. Itu pemindahan tenaga. So, 4 markah. Okey, let me tell you where is the markah is. First, you terangkan dalam konteks momentum. Maksudnya bila you angkat ini, okey, dia ada tenaga apa. Lepas tu bila dia hentam sini, apa yang dipindahkan. Alright, so itu dah masuk dalam konteks momentum. So pendek kata dua markah untuk you terangkan konteks momentum, 2 markah untuk you terangkan pemindahan tenaga. Finish. Alright. Yang C. Okey. Ada lagi tak kat sini perasan tak dah tak ada banding-banding, beza-beza dah tak ada dah. Okey. So dia terus kepada prinsip fizik, tetapi dia masih lagi ada terangkan. Soalan nombor bahagian B, bagaimana kan? Yang ni dia lebih detail, terangkan pula. Lebih kurang lah sebenarnya. Okey. So, soalan C, yang ni special untuk bahagian C. Raja di bawah menunjukkan 5 reka bentuk cradle, Newton's cradle, PQRST dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikehendaki untuk menentukan reka bentuk yang paling sesuai digunakan untuk menghasilkan ayunan bola pada setiap hujung lebih tinggi dan lebih laju. Okey, maksudnya, yang ni kita hentam. Okey. Sorry. Okey, yang ni kita hentam. Awak nak bila kita hentam yang kat sini akan lebih laju dan lebih tinggi. Mana dia cuba? Lebih laju dan lebih tinggi. So, macam mana nak menghasilkan dia? Maka maksudnya awak kena pilih di antara PQRST ni. Okey, PQRST ni yang manakah yang akan menghasilkan hujung lebih tinggi dan lebih laju. Jom kita tengok apa beza dia. Okey, yang nombor 1, okey, macam gambar yang dibagi mula-mula. Okey, apa beza 1 dengan 2? Nampak beza dia apa? Tali dan juga ni. Kayu ni kan? Okey, beza dengan yang ketiga, apa beza 2 dengan 3? Cuba tengok. Apa beza 2 dengan 3? Awak perhatikan betul-betul. Alright, apa beza di antara Q dengan R? Okey, takkan sama kan? Mustahil, dia mesti akan memberi sesuatu yang berbeza. Okey, yang saya nampak is angle. Perasan tak angle? Angle yang kita tarik kat sini lebih besar berbanding angle sini. Tapi gambar raja lain sama. What about S? Okey, S ini memang berbeza dengan Q dan ni. Apa beza dia dengan P? Okey, beza dia is panjang tali. Sama ke panjang tali? Kalau sama, okey, saya tahu this angle. Alright. Okay, and the last one, T. Alright, so T, awak ada lebih kurang, apa beza T dengan Q dan R? Dia punya angle again, kan? Alright, so awak dah tahu dan saya dah tunjukkan perbezaan kepada awak. So, terangkan kesesuaian bagi setiap pilihan awak. So, awak cari 4 ciri-ciri yang berbeza di antara satu sama lain. Okey, soalan ni agak susah sebab dia tak bagi 4 itu apa. Dia bergantung kepada penglihatan you sahaja. Okey, so you pilih 4 itu. So, 4 kali 2, 8. Okey, dah 8 markah. 4 tu apa? Contohnya, contoh. Yang ini, talinya cuma 1. Yang ini tali dia 2. So, awak pilih yang mana? Awak pilih tali 1 ke tali 2? Katakan awak pilih yang bertali 1. Kenapa? Itu dah 2 markah kan? Alright, so awak kena cari 4 ciri-ciri dan 4 alasan. So, 4 kali 2, 8. So, lagi 2 markah tu nak datang daripada mana? Datang daripada awak pilih Newton's cradle yang mana dan alasan dia kenapa. Ingat lagi kita buat dalam bentuk table kan yang ini. Alright, so settle. Try buat. Saya rasa it's a little bit tricky. Kena fikir sikit. Dan soalan D. Yes, bahagian C ada kira-kira. Okey, dalam satu permainan sebiji bola putih kelaju 50 gram. Dia letak 50 gram, tahu kena buat apa kan? Sorry, 50 gram. Okey. Kelajuan dia 0.8 berlanggar dengan sebiji bola. Okey. Jika bola putih berhenti selepas pelanggaran, hitung. Right, tajuk momentum. Jika bola putih berhenti selepas pelanggaran, ingat pelanggaran kenyal ke tidak kenyal? Sebab kedua-dua itu formula dia lain. So, hitung kelajuan bola merah selepas pelanggaran elastik. Senang, guna sahaja formula prinsip keabadian momentum. Okey, soalan yang kedua, the change of momentum of the white ball. Perubahan momentum bola putih. Okey, cara nak buat dia very simple. Momentum macam mana formula dia? Momentum is P equals to mv.
Nak kena buat drawing pula. Okay, P equals to mv. Itu momentum. So, kalau dia kata perubahan momentum, maksudnya you kena cari momentum awal dengan momentum akhir. Lepas tu tolak lah. You dapatlah perubahan dia berapa. And last kali is daya impulse. Okay, daya impulse yang bertindak terhadap bola putih ketika pelanggaran jika ia diberhentikan dalam masa 0.05 saat. Go! Tengok daya impulse punya formula. F sama dengan mv tolak mvu bahagi T. Semua maklumat diberi. Okey, 0.05 dekat sini. Tapi mv, mu semua tu you kena carilah. Ada dekat atas ni. 5 markah semua. 1, 2, 3. Okey, so saya boleh cakap dekat awak yang atas ni 2 markah. Yang nombor 2 ni 1 markah. Yang nombor 3 ni 2 markah. So, total up 5 markah dan total keseluruhan soalan ini 20 markah. Alright? So, good luck. Buat yang ini, method untuk hantar sama ada yang WhatsApp ataupun saya, ataupun you hantar dekat card house. Alright? Thank you so much and good luck.